Seorang guru dijatuhi hukuman penjara 7 tahun dan 1 sebatan di Mahkamah Session Kuala Terengganu kerana melakukan seksual fizikal terhadap 2 anak muridnya 3 tahun lalu. Mahkamah membuat keputusan itu selepas tertuduh yang berusia 56 tahun didapati bersalah terhadap 3 pertuduhan mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap mangsa berusia 8 tahun 6 bulan di sebuah sekolah di Dungun jam 10 pagi pada 15 April 2019. Tertuduh sekali lagi mengulangi kesalahan sama terhadap seorang lagi anak muridnya yang juga berusia 9 tahun di sekolah sama jam 10 pagi pada 15 dan 18 April 2019. Mahkamah kemudian menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun bagi pertuduhan pertama, manakala 4 tahun dan 1 sebatan bagi pertuduhan kedua dan ketiga. Hukuman penjara berjalan secara berasingan bermula hari ini. Guru sekolah rendah didakwa di Mahkamah Session Kota Baru, Kelantan atas pertuduhan mencabul murid perempuan 2 bulan lalu. Bagaimanapun tertuduh Nur Azlam Abdul Rahman, 38 tahun, mengaku tidak bersalah terhadap tuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Ahmad Bazli Bahrudin. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menyentuh anggota badan kanak-kanak berusia 12 tahun di dalam makmal sekolah di Kota Baru 2.30 petang 4 Ogos lalu. Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan terhadap Kanak-kanak 2017 dan jika sabit kesalahan boleh dipenjara maksimum 20 tahun dan juga sebat. Seorang guru bahasa Arab di sebuah sekolah rendah dipenjara 9 tahun dengan 2 sebatan selepas didapati bersalah melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang murid lelaki berumur 10 tahun. Hakim Mahkamah Jenayah Seksual terhadap Kanak-kanak Yung Zarida Sazali menjatuhkan hukuman terhadap guru berusia 33 tahun itu setelah pihak pendakwaan membuktikan kes di luar keraguan munasabah. Hakim juga mengarahkan tertuduh menjalani khidmat kaunseling pemulihan 8 tahun selain berada di bawah pengawasan polis selama 3 tahun setelah selesai menjalani hukuman penjara yang bermula hari ini. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Mahkamah bagaimanapun membenarkan permohonan peguam PG Cyril yang mewakili tertuduh untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman penjara sehingga rayuan selesai didengar di Mahkamah Tinggi dengan menaikkan jaminan dari RM8,000 yang dikenakan sebelum ini kepada RM15,000. Selain itu, tertuduh perlu melapor diri di Came home from school and today in class we were learning PJK with this male teacher. Going good, you know. We were talking about sexual harassment and how to take care of yourself, your body right. He was making a couple of jokes, but it seemed normal at first. But slowly the jokes were getting weirder and more detailed. Then we were talking about how there's a lot of laws protecting minors from sexual abuse or sexual harassment. And then he said, guess what? Kalau nanti korang nak rogol, janganlah rogol yang bawah 18, korang rogol yang atas 18. He really said that, and the girls were like quiet, but the boys, they were laughing. Like it was so funny to joke about raping someone. Even talked about how that apparently kalau boys kena rape, it doesn't get reported because the boys is apparently sedap or it feels good for them. Hai adik-adik. Situasi-situasi yang kamu lalui sebentar tadi adalah antara contoh gangguan seksual. Tapi, apakah itu gangguan seksual? Gangguan seksual merujuk kepada sebarang perlakuan berunsur seksual yang tidak diingini dan kurang disenangi oleh seseorang individu, sama ada melalui sentuhan, kata-kata, isyarat, visual ataupun psikologi yang biasanya dilakukan secara berulang-ulang. Gangguan seksual ini boleh terjadi kepada sesiapa sahaja, sama ada lelaki ataupun perempuan, tanpa mengira umur. Kanak-kanak, remaja dan juga orang dewasa boleh terlibat dengan gangguan seksual, sama ada berlainan jantina ataupun sesama jantina. Terdapat 5 kategori yang boleh diklasifikasikan sebagai gangguan seksual. Yang pertama adalah gangguan secara fizikal.
Gangguan secara fizikal bermaksud si pelaku mendekati mangsa dengan jarak yang terlalu dekat sehingga menyebabkan mangsa berasa kurang selesa dan tidak selamat. Antara contoh perbuatan yang boleh dikategorikan dalam gangguan ini adalah seperti memegang, mencium, menggosok, memeluk dan meraba. Kategori gangguan seksual yang kedua adalah gangguan secara lisan. Gangguan secara lisan merujuk kepada si pelaku yang menggunakan bahasa lucah melalui perbualan, bercerita, berjenaka, membuat bunyi-bunyian, memberi kritikan, komen, pujian ataupun mengajukan soalan secara seksual ke atas tubuh badan, pakaian, penampilan dan tingkah laku seseorang. Kategori gangguan seksual yang seterusnya adalah gangguan secara isyarat. Gangguan seksual secara isyarat bermaksud seseorang menunjukkan perlakuan yang memberi maksud atau gambaran keinginan yang berunsurkan seksual seperti menjeling, merenung, mengintai, menggoda, menjilat bibir atau apa sahaja bahasa isyarat yang berunsurkan lucah. Selain itu, gangguan seksual juga terdiri daripada gangguan secara visual. Gangguan seksual secara visual yang dimaksudkan adalah apabila si pelaku menghantar nota, surat, email, SMS, gambar, poster, objek atau bahan bacaan yang berunsurkan seksual yang diedarkan menerusi media elektronik seperti blog, vlog, website atau mana-mana platform media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Snapchat dan aplikasi-aplikasi yang lain. Bagi kategori yang terakhir dalam gangguan seksual adalah gangguan secara psikologi. Gangguan secara psikologi bermaksud si pelaku cuba untuk merapati mangsa secara seksual bagi memenuhi keinginan seksualnya. Antara perbuatan yang boleh dikategorikan dalam gangguan secara psikologi adalah si pelaku mendorong, mendesak, mengugut ataupun memujuk rayu mangsa demi memuaskan nafsunya. Menurut statistik Polis Diraja Malaysia PDRM, pada tahun 2013 hingga 2017, sebanyak 1,218 kes jenayah gangguan seksual telah pun dilaporkan dan sebanyak 1,721 kes jenayah gangguan seksual kanak-kanak direkodkan pada 6 bulan pertama tahun 2020. Ini menunjukkan bahawa jenayah gangguan seksual terutamanya terhadap kanak-kanak di Malaysia merupakan satu jenayah yang berleluasa dan perlu diambil berat oleh semua pihak. Oleh itu, jika kamu menerima sebarang gangguan seksual di sekolah, kamu perlulah membuat laporan pada guru disiplin atau guru yang kamu selesa untuk mengadu supaya mereka dapat mengambil tindakan yang selanjutnya. Namun begitu, jika kamu menerima sebarang gangguan seksual di luar kawasan sekolah, maka kamu dinasihatkan untuk memaklumkan pada ibu bapa terlebih dahulu dan membuat laporan polis secepat mungkin. Segala bukti perlulah dikumpulkan dan diserahkan pada pihak polis untuk bantuan siasatan. Wahai adik sekalian, apabila kamu menerima sebarang gangguan yang berbentuk seksual daripada seseorang individu, jangan panik dan jangan takut untuk katakan tidak pada sesiapa yang ingin menyentuh kamu atau memaksa kamu menyentuh mereka, merakam atau memfotokan kamu tanpa izin, dan katakan tidak kepada sesiapa yang ingin melihat anggota seksual kamu tanpa sebab. Kota Baharu, seorang guru lelaki didakwa di Mahkamah Seksyen Kota Baharu di atas pertuduhan mencabul seorang murid perempuan
tahun 2 di sebuah sekolah. Tertuduh berusia 56 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Mengikut pertuduhan, dia didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap kanak-kanak perempuan yang berusia 3 tahun 11 bulan pada jam 7.40 pagi sehingga 9.40 pagi. Kesalahan mengikut Seksyen 14 dalam kurungan 1 Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Ia juga dibaca bersama Seksyen 16 dalam kurungan 1 Akta yang sama. Jika disabit kesalahan, tertuduh boleh dikenakan hukuman tidak lebih daripada 20 tahun penjara dan sebatan. Baru-baru ini, tular di berita di media sosial, guru dilaporkan terlibat dengan gangguan seksual dan melakukan amang seksual terhadap pelajarnya. Kita sedia maklum bahawa guru merupakan suatu kerjaya yang sangat mulia. Seterusnya, kerjayanya yang dikategorikan sebagai suatu profesion yang bertindak sebagai penyebar ilmu, pengamal budaya ilmu serta berkemahiran secara profesionalism, kini terjerumus dalam kancah jenayah. Guru sebagai seorang penjawat awam perlu mematuhi kod etika perguruan Malaysia, khususnya dalam peraturan tata kelakuan dan tata tertib penjawat awam. Jadi, mari kita lihat apakah definisi etika. Etika bermaksud tingkah laku sekumpulan manusia yang mengandungi nilai murni. Manakala kod etika pula membawa maksud alat kawalan sosial sebagai panduan dalam mendisiplin diri ke arah yang lebih beretika. Jadi, mengapa seorang guru itu perlu mematuhi kod etika perguruan ini? Kerana imej seorang guru itu dipertontonkan kepada murid, kepada masyarakat dan juga kepada negara. Jadi, seorang guru itu perlulah menjaga imej profesionnya, iaitu tanggungjawab terhadap murid, tanggungjawab terhadap ibu bapa, tanggungjawab terhadap diri sendiri dan juga tanggungjawab terhadap negara. Oleh itu, melihat kepada perundangan yang berkaitan pendidikan ini, guru itu boleh dikenakan hukuman dan tindakan sekiranya beliau melanggar peraturan yang telah ditetapkan ini. Perundangan ataupun undang-undang bertulis membawa maksud undang-undang yang telah digubal oleh badan perundangan yang lain. Tata tertib pula membawa maksud satu bentuk kawalan atau peraturan kelakuan ke atas semua penjawat awam untuk menjamin keberkesanan suatu organisasi. Antara contoh peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Malaysia ialah Peraturan Pegawai Awam 1993. Dalam Peraturan Pegawai Awam 1993 ini diperuntukkan di bawah Peraturan 4 Bab D Perintah Am. Dalam Peraturan Pegawai Awam 1993 ini diperuntukkan di bawah Peraturan 4 Bab D Perintah Am. Antara peraturan yang terkandung dalam Peraturan Pegawai Am 1993 ini ialah Peraturan 4 dalam kurungan 1, seorang itu perlulah setia kepada Yang di-Pertuan Agong, negara dan juga kerajaan. Contoh kesalahan yang boleh dilakukan di bawah peraturan ini ialah seperti subahat dalam negara, subahat dengan musuh berkaitan negara, membocorkan rahsia-rahsia negara serta melakukan perlakonan ataupun berlakon dalam filem yang boleh mencemarkan nama negara. Seterusnya, dalam Peraturan 4 dalam kurungan 2, seseorang itu tidak boleh membelakangkan tugasnya demi kepentingan peribadi. Di sinilah di dalam peraturan ini seorang guru itu perlu menjaga nama baik profesionnya, tidak boleh mencemarkan profesionnya, tidak boleh melakukan apa-apa tingkah laku yang boleh menjatuhkan maruah profesionnya sebagai seorang guru. Seorang guru juga itu perlulah bersikap amanah, tanggungjawab dan jujur dalam melaksanakan tugasannya.
seorang guru itu perlu berhati-hati dan tidak melibatkan diri dalam melakukan jenayah. Antara tata kelakuan yang ditegah dan tata kelakuan yang dibenarkan, dan maksud dibenarkan di sini adalah dengan kebenaran majikan, antaranya ialah peraturan 4 dalam kurungan A, gangguan seksual. Peraturan 4 ini sangatlah ditegah kepada seorang guru tidak boleh melakukan gangguan seksual terhadap kanak-kanak, pelajarnya mahupun rakan sekerjanya. Antara peraturan lain di bawah tata kelakuan ini ialah peraturan 5, iaitu pekerjaan luar, dan peraturan 23, ketidakhadiran tanpa cuti. Mana-mana peraturan di dalam ini mempunyai tindakan tata tertibnya. Manakala penjawat awam yang melanggar mana-mana peraturan tadi boleh dikenakan tindakan. Antara bentuk hukuman yang boleh dikenakan bagi mereka yang melanggar peraturan ini ialah yang pertama, dibuang kerja. Yang kedua, mendapat amaran. Yang ketiga, dikenakan denda. Yang keempat, diturunkan pangkat. Seterusnya, lucut hak emolumen. Seterusnya, tangguh pergerakan gaji dan diturunkan gaji. Sekarang kita lihat kepada hak-hak asasi kanak-kanak di Malaysia. Tadi kita dah tahu mengenai peraturan kod etika dan tata tertib yang akan dikenakan kepada guru-guru yang terlibat dengan gangguan seksual ini. Mari kita lihat apa hak-hak asasi yang dimiliki oleh kanak-kanak di Malaysia ini. Yang pertama, antaranya ialah hak untuk hidup. Yang kedua, hak untuk memperoleh perlindungan. Yang ketiga, hak berkembang, dan yang keempat, hak penyertaan. Di dalam Akta 792 ini, Undang-Undang Malaysia mengandungi bahagian yang berkaitan dengan gangguan seksual terhadap kanak-kanak. Antaranya ialah bahagian 12, pornografi kanak-kanak. Mana-mana individu yang membuat, menghasilkan atau melakukan pembuatan pornografi terhadap kanak-kanak boleh dikenakan tindakan. Bahagian 13 pula berkomunikasi secara seksual dengan kanak-kanak. Bahagian 14, kesalahan-kesalahan yang berhubung dengan amal seksual, sama ada amal seksual fizikal terhadap kanak-kanak ataupun amal seksual bukan fizikal terhadap kanak-kanak. Bagi mana-mana individu yang membuat perkara ini terhadap kanak-kanak boleh dikenakan tindakan oleh Undang-Undang Malaysia. Oleh itu, mari kita lihat apakah punca berlakunya gangguan seksual dalam kalangan pelajar ini. Yang pertama adalah di bawah pengaruh media sosial. Seseorang itu terdedah dengan internet. Penggunaan media sosial internet tanpa had ini menyebabkan mereka terdedah dengan persekitaran yang sangat terbuka dan mendorong untuk melakukan perkara yang tidak bermoral ini. Yang kedua, latar belakang seorang perilaku itu yang mendorong untuk melakukan perkara tersebut. Yang ketiga, masyarakat yang kurang memberi perhatian ataupun tidak endah terhadap kanak-kanak yang terlibat dengan gangguan seksual ini. Dan yang keempat, sikap dendam seorang guru terhadap pelajarnya mendorong untuk melakukan perkara yang tidak bermoral ini. Dan yang kelima, dorongan seks secara semula jadi dalam diri seorang pelaku tersebut. Jadi, mari kita lihat apakah kesan yang akan berlaku terhadap pelajar sekiranya mereka terlibat dalam gangguan seksual ini. Yang pertama, sebagai seorang pelajar, mereka akan rasa trauma psikologi. Mereka akan rasa rendah diri untuk tampil ke hadapan, kurang keyakinan diri dan berasa dalam ketakutan setiap masa apabila berjumpa dengan seorang lelaki. Yang kedua, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan guru menjadi renggang dan juga hubungan dengan rakan-rakan. Apabila mereka dipandang buruk kerana terlibat dengan kisah silam yang tidak baik. Dan yang keempat, seterusnya guru akan kehilangan pekerjaan dan menjatuhkan maruah sebagai profesion keguruan. Seterusnya, persepsi buruk oleh masyarakat dan juga negara terhadap jawatan seorang guru itu, malah persepsi yang sangat buruk dikenakan kepada pelajar yang tidak bersalah tersebut. Dan yang terakhir sekali,
menjatuhkan institusi pendidikan kerana profesi keguruan itu tidak dibawa dengan begitu baik. Jadi, apakah langkah untuk mengatasi masalah gangguan seksual ini? Yang pertama, pihak sekolah ataupun pentadbir perlulah mengurus sekolah dengan baik. Perlulah memantau perkara-perkara yang boleh membawa kepada masalah gangguan seksual ini dan melaporkan kepada pihak atasan. Pihak sekolah perlulah mengetatkan peraturan dan undang-undang di dalam sekolah. Seterusnya, rakan sejawat perlulah berperwatakan yang baik dan dapat dicontohi oleh rakan sejawat yang lain. Rakan sejawat perlulah saling menasihati agar tidak melakukan perkara yang tidak bermoral ini. Dan yang terakhir sekali, institusi pendidikan ataupun pihak pendidikan, Kementerian Pendidikan perlulah memperbanyakkan lagi ceramah-ceramah ataupun program-program yang dapat memberi kesedaran kepada masyarakat tentang gangguan seksual dan perlu memberi perlindungan kepada kanak-kanak dengan sewajarnya. Oleh itu, sekian sahaja daripada berita saya tentang masalah gangguan seksual dalam kalangan kanak-kanak pada hari ini. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah. Seterusnya, agenda yang seterusnya ialah saya akan mengupas satu persatu akhbar berkenaan gangguan seksual yang telah dilaporkan di dalam surat khabar berkenaan gangguan seksual terhadap kanak-kanak ataupun pelajar yang dilakukan oleh seorang guru. Berita yang pertama, berita Mediacorp. Okey, tajuk utamanya ialah guru yang pernah menjadi kekasih gelap kini dipenjara 10 tahun kerana kesalahan telah merogol anak muridnya. Seorang guru ini telah terpaksa menyambut Aidilfitri dalam penjara selepas Mahkamah Rayuan menolak rayuan akhirnya atas sabitan dan hukuman penjara 10 tahun kerana merogol pelajarnya yang berusia 15 tahun. Kejadian ini berlaku di Putrajaya di mana guru itu dikatakan pernah bercinta dengan anak muridnya berusia 15 tahun, kira-kira dalam tingkatan 3. Namun disebabkan kesalahan beliau telah merogol anak muridnya ini, telah dikenakan hukuman penjara 10 tahun. Okey, sambungannya lagi. Antara keterangan pelajar tersebut semasa perbicaraan kes di dalam mahkamah, dia mengaku bahawa Salehuddin iaitu gurunya itu sebagai kekasih gelapnya. Dan jika di luar sekolah, guru itu membahasakan dirinya I dan you. Kalau di sekolah akan membahasakan sebagai guru dan pelajar. Namun di luar sebagai pasangan kekasih. Hakim Mak Raus bertanya kepada Peguam Andrew Lodge yang mewakili guru itu, adakah pihak pembelaan mencabar keterangan ini dengan menyoal balas mangsa? Andrew menjawab tidak, tetapi guru itu menafikan dia adalah kekasih gelap mangsanya semasa memberi keterangan dalam pembelaannya. Jadinya guru itu yang tertuduh tadi menafikan yang dia tidak pernah sama sekali bercinta dengan anak muridnya ini kerana ingin membela dirinya yang telah dihukum penjara 10 tahun. Jadinya keterangan ini menunjukkan pada hari kejadian itu guru itu sudah pun berkahwin dan mempunyai 2 orang anak yang sedang cuti sakit. Manakala mangsa tidak hadir ke sekolah. Perkara ini melibatkan seorang suami yang berlaku curang terhadap isterinya dengan ada hubungan dengan pelajarnya, namun akhirnya merogol pelajar tersebut. Mengikut fakta kes, guru itu telah menghantar pesanan di telefon mangsa dan memintanya supaya ponteng sekolah, dan guru itu mengambil mangsa untuk membawa mangsa ke rumah untuk dirogol di dalam sebuah bilik. Jadinya mangsa pun terpedaya lalu mengikuti beliau kerana terlalu percaya atas
namanya sebagai seorang guru, profession sebagai seorang guru, jadi dia percaya dan mengikut pulang lelaki tersebut ke rumah. Namun malang tanpa berbau, kanak-kanak perempuan itu telah pun dirogok oleh gurunya sendiri. Mangsa kemudiannya melaporkan perkara ini kepada pihak polis selepas peristiwa itu diketahui oleh ibunya sendiri. Jadinya Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Mat Raus Sharif yang mengetuai panel 3 anggota mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 10 tahun dan 2 sebatan ke atas Salihuddin Muhammad Kasim yang berumur 34 tahun ini yang dijatuhi Mahkamah Tinggi di Johor kerana merogol pelajar tersebut. Jadinya tanpa belas ehsan, guru itu disahkan bersalah dan dikenakan hukuman penjara 10 tahun dan sebanyak 2 sebatan. Selepas menimbang hujahan dan keterangan kes, tiada sebab bagi mahkamah untuk mengubah keputusan dan rayuannya telah ditolak kerana kesalahan dilakukan oleh beliau itu sangat berat, merogol anak murid sendiri. Bagaimanapun, dalam keputusan sebulat suara itu, Hakim Mat Raus membenarkan rayuan guru itu untuk mengetepikan hukuman penjara 10 tahun. Yang pertama iaitu merogol pelajar sama. Iaitu merogol pelajar yang sama yang ketika kejadian berumur 14 tahun. Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman penjara masing-masing 10 tahun dan 2 sebatan terhadap guru itu selepas didapati bersalah terhadap 2 pertuduhan merogol. Bukan sahaja beliau merogol seorang kanak-kanak, tetapi dalam kejadian sama beliau turut merogol seorang lagi kanak-kanak perempuan yang berusia 14 tahun. Dan hukuman itu berjalan berasingan. Maksudnya dia dikenakan 10 tahun penjara, 10 tahun penjara dan 2 kali sebatan. Okey. Itu adalah ulasan bagi berita tentang guru yang pernah menjadi kekasih gelap kepada anak muridnya, namun kini telah dirogol. Kini anak muridnya telah dirogol oleh dirinya sendiri. Okey, berita yang kedua seterusnya saya akan ulas ialah berita berkenaan guru yang berumur 53 tahun ditahan kerana mencabul muridnya. Kejadian ini berlaku di Ampang. Seorang guru lelaki yang dipercayai mencabul anak murid perempuannya di sebuah sekolah rendah di daerah ini, Ampang, pada bulan Mei yang lalu. Okey, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Senior Assistant Commissioner Fazil Ahmad berkata, lelaki yang berusia 53 tahun itu ditahan di sekitar daerah ini kira-kira jam 2 petang. Pihak polis menerima laporan daripada ibu mangsa pada 16 Jun yang lalu. Namun difahamkan keluarga mangsa membuat laporan polis bertujuan sebagai rujukan Pejabat Pendidikan Daerah PPD untuk tindakan lanjut. Jadinya ibu kepada mangsa berkenaan telah membuat laporan polis untuk tindakan yang selanjutnya terhadap guru tersebut. Sebaik sahaja menerima laporan itu, pihak polis telah membuka kertas siasatan bagi tindakan seterusnya. Namun, tiada perkembangan hasil perbincangan oleh pihak berkaitan. Jadinya, pada awal Julai, pihak polis mengambil keterangan suspek dan membuat siasatan mengenai latar belakangnya sebelum mengambil tindakan untuk menahan guru tersebut. Fazil berkata, sebelum ini pihaknya ada menerima satu laporan berhubung seorang murid perempuan yang dipercayai dicabut oleh suspek di Kajang beberapa tahun yang lalu. Jadi, pada tahun ini, pihak polis menerima aduan yang sama juga daripada suspek tersebut. Difahamkan tiada tindakan lanjut berhubung laporan dibuat di Kajang sebelum guru berkenaan kemudian ditukarkan bertugas di sekolah rendah terbabit di Ampang. Jadinya sebelum kes ini berlaku,
guru itu sebelum ini bertugas di sekolah yang lain, namun selepas dia ditugaskan di sekolah Ampang ini, berlaku kes merogoh oleh suspek itu. Oleh tertuduh itulah, sebelum itu pun beliau telah melakukan kes merogoh juga di sekolah yang lama. Jadinya permohonan reman terhadap suspek itu akan dibuat esok bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 14 dalam kurungan A Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Jadinya suspek itu boleh diriman atas kesalahan bawah Seksyen 14 Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak itu tadi. Okey. Dan seterusnya, dalam kejadian Mei yang lalu, mangsa yang berusia 10 tahun dikatakan, inilah mangsa yang dirogol itu tadi, dikatakan telah diajak oleh guru berkenaan ke dalam sebuah bilik co-curriculum sekolah dengan alasan untuk bantu merekod markah. Jadinya murid itu ikut gurunya, namun malang tidak berbau, murid itu telah dirogol oleh gurunya sendiri yang berumur 53 tahun ini. Guru berkenaan telah menarik tangan mangsa dengan kasar dan memaksa murid yang 10 tahun itu tadi untuk duduk di atas riba beliau selain memegang peha, dada dan bahagian-bahagian sulit murid perempuan yang terlibat itu. Malah 3 murid lain yang dikatakan berada dalam bilik berkenaan ketiga itu menyaksikan kejadian tersebut dalam keadaan yang sangat takut. Jadinya, setelah mengetahui kejadian ini, ibu mangsa membuat laporan polis pada Jun yang lalu berhubung kes inilah. Difahamkan beberapa murid lain tadi juga turut tampil memberi keterangan sebagai saksi bahawa guru itu telah mencabul murid itu di hadapan mereka. Ini berkenaan berita yang kedua. Jadinya saya akan mengupas berita yang ketiga pula, ialah daripada Yasmin Abdul Latif pada 28 Ogos 2021 di dalam berita FMT yang bertajuk denda ringan 20,000 kes guru cabul murid hantar mesej negatif kata aktiviti. Okey, dalam perbahasan berita kali ini mengatakan guru yang menghantar mesej negatif pada murid ini dikenakan denda yang sangat ringan. Sedangkan si mangsa yang tiada bersalah itu memberi kesan yang kekal kepada mangsa. Jadi hukuman sebegini menggambarkan jenayah berkenaan tidak begitu berat. Jadi ini dalam berita yang ketiga ini saya akan mengupas dengan lebih lanjut. Kejadian ini berlaku di Petaling Jaya di mana hukuman denda 20,000 ini telah dikenakan kepada seorang guru kerana kesalahan beliau telah mencabul pelajar di bawah umur. Disebabkan denda ini terlampau ringan, jadi perkara ini dibahaskan di dalam akhbar. Nur Azima Abdul Rahim daripada Kumpulan Bertindak Ibu Bapa untuk Pendidikan berkata, kes cabul pelajar oleh guru ataupun kaki tangan sekolah adalah jenayah yang sangat serius dan perlu diberi tindakan yang lebih tegas. Menurut beliau, sekadar denda 20,000 terhadap guru itu tidak memadai kerana jenayah yang dilakukan itu sangat berat dan memberi kesan yang sangat mendalam dan kekal kepada mangsa. Katanya, tentu sekali hukuman dalam kes ini nampaknya teramat ringan. Pencabulan para pelajar oleh guru-guru atau kaki tangan oleh guru-guru ataupun kaki tangan sekolah merupakan jenayah yang sangat serius mengikut kanun kesiksaan dalam bentuk pencerobohan hak asasi para pelajar. Oleh itu, guru itu patut dipecat serta-merta menurut beliau dan pencennya digantung dan dia tidak boleh lagi mendekati kanak-kanak dan sepatutnya disenaraikan sebagai pesalah jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Katanya kepada pihak FMT yang menemubual beliau. Jadinya, sementara itu, selain itu, Presiden Nation of Women Haniza Mohammed
Talha berkata, hukuman denda itu memberi mesej yang salah kepada masyarakat dengan seolah-olah menganggap jenayah itu tidak berat, walhal ia meninggalkan kesan yang kekal kepada mangsa. Keputusan mahkamah perlu setimpal dengan kesalahan yang dilakukan sebagai amaran dan pencegahan kepada mana-mana pihak yang berniat melakukan jenayah itu. Jadinya menurut Presiden Nation of Women ini mengatakan hukuman itu sebenarnya berat, namun disalah anggap oleh masyarakat uh, ringan kepada yang tertuduh. Kerana hukuman itu sebenarnya sebagai satu pengajaran kepada orang luar dan masyarakat untuk tidak melakukan jenayah tersebut dan memberi kesan kepada pelaku jenayah untuk membayar wang yang setimpal dengan jenayah yang dilakukan. Kejadian ini telah berlaku pada hari Rabu yang lalu. Mahkamah Rayuan mengekalkan hukuman denda RM20,000 atas seorang guru matematik yang didapati bersalah atas dua tuduhan mencabul kehormatan murid berusia 11 tahun. Jadinya pernah berlaku kes ini, seorang guru itu telah mencabul kehormatan murid lelakinya. Biasanya kita dengar mencabul kehormatan murid perempuan, tapi kali ini berita tentang guru mencabul kehormatan murid lelaki yang berusia 11 tahun, sangat muda, dan akhirnya mahkamah mengenakan denda RM20,000 terhadap guru matematik tersebut. Jadinya panel 3 hakim yang dipengerusikan itu juga menolak rayuan pendakwa raya bagi mengenakan hukuman yang lebih berat dan berkata RM10,000 bagi setiap kesalahan adalah memadai. Jadinya pendakwa raya itu cuba untuk membahas untuk memberi hukuman yang lebih berat lagi kepada tertuduh, tapi dia punya rayuan pendakwa raya itu telah ditolak oleh panel 3 hakim. Jadinya Pegawai Komunikasi Sister in Islam, Aliza Osman, yang berasa kesal dengan keputusan ini berkata tindakan guru tersebut bukan sahaja melanggar amanahnya sebagai seorang pendidik, malah mencabul hak dan keselamatan murid berkenaan. Jadi beliau yang mengajukan pandangan tentang hukuman yang terlampau ringan bagi tertuduh jenayah ini berasa kesal dan berasa sangat kecewa kerana pandangan beliau telah ditolak. Okey, itu tentang saya ulas tentang berita yang ketiga. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan mengulas berita yang keempat, di mana tadi kita dah dengar berita tentang kes mencabul kehormatan murid mereka atau pelajar mereka di dalam sekolah, di dalam sekolah dan di Malaysia. Tapi kini kita lihat ada juga berita tentang guru mencabul pelajarnya di luar negara. Contohnya kita lihat di Indonesia ini yang bertajuk dalam daripada wartawan luar negara di dalam utusan Malaysia, 2 guru sekolah pondok didakwa cabul 25 orang pelajar. Sekolah pondok ni bermakna sekolah agama yang bertajuk sekolah agama. Namun telah melakukan kesalahan yang berat dengan merogol anak muridnya. Republika melaporkan Timbalan Pengarah Siasatan Jenayah Polis Sumatera Selatan Tulus Sinaga berkata, suspek berusia 20 tahun itu merupakan rakan guru yang sebelum ini ditahan dalam kes dan tempat kejadian yang sama. Penahanan dilakukan selepas suspek pertama yang berusia 22 tahun itu disiasat dengan suspek kedua kerana didakwa mencabuli 13 orang pelajar perempuan. Suspek pertama didakwa cabul lebih 12 pelajar bawah umur. Jadinya ada 2 suspek di sini. Daripada maklumat itu, suspek kedua disyaki mencabul 13 pelajar termasuk pelajar tadika dan pelajar sekolah menengah. Menurut beliau, modus operandi suspek kedua sama dengan suspek pertama. Mereka menggoda dan melakukan ugutan jika mangsa membuat aduan. Jadi 2 orang guru tersebut
membuat ugutan kepada pelajarnya sebelum merogol mereka. Jadinya dua orang guru ini tadi mengugut pelajar mereka untuk tidak membuat aduan atas perilaku yang tidak memoral itu tadi. Akibat daripada keganasan seksual tersebut, mangsa terpaksa menyembunyikannya kerana ketakutan dengan ugutan yang diterima tadi dan tidak mengatakan apa-apa mengenai perlakuan suspek terhadap mereka. Jadinya, kedua-dua guru ini telah ditahan oleh pihak polis apabila sudah terdedah kes beliau yang telah disiasat oleh polis. Jadinya sekolah yang terlibat ini ialah sebuah sekolah pondok di Organ Ilir di Palembang. Okey. Perbuatan itu tadi telah didakwa mengikut Fasal 82 dalam kurungan 1, dalam kurungan 2 dan dalam kurungan 4 bersama Fasal 76 Undang-Undang Nombor 21 17 tahun 2016 mengenai perlindungan anak dengan hukuman penjara maksimum 15 tahun. Mangsa juga memberitahu bahawa mereka dipaksa melakukan seks oral dan diliwat dengan jelas. Tadi saya ada maklumkan bahawa beliau melakukan mencabul ke atas anak muridnya yang lelaki. Jadi, polis turut menyediakan bantuan psikologi dan psikiatri untuk memulihkan trauma anak murid itu tadi. Baiklah. Berita yang terakhir yang saya akan ulaskan ialah guru didakwa cabul murid di dalam berita harian. Okay, berita ini telah ditulis oleh Muhammad Raziz Ismail pada 3 September yang lalu 2018. Di mana kejadian ini berlaku di Kota Baharu, seorang guru matematik mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen hari ini di atas pertuduhan mencabul 2 orang muridnya pada bulan Mei yang lalu. Tertuduh yang bernama Rahizani Ibrahim berumur 42 tahun membuat pengakuan itu akhirnya di hadapan Hakim Ahmad Bazli Bahrudin. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa telah menyentuh badan seorang kanak-kanak perempuan berusia 12 tahun di dalam kelas sebuah sekolah kebangsaan di Bacok pada jam 10.30 pagi. Bagi kesalahan kedua, tertuduh juga melakukan perbuatan yang sama kepada seorang lagi kanak-kanak perempuan yang berusia 12 tahun di lokasi yang sama pada jam 9 pagi pada bulan Mei yang lalu. Kedua-dua kesalahan ini didakwa mengikut Seksyen 14 dalam kurungan A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 yang dihukum di bawah Seksyen 14 Akta yang sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebatan jika disabit kesalahan. Jadinya, guru ini telah pun ditahan oleh guru dan telah ditahan oleh pihak polis dan membenarkan tertuduh mengikat jamin RM20,000 bagi kedua-dua pertuduhan itu. Dan mahkamah telah menetapkan 2 Oktober depan untuk sebutan semula kes. Jadinya inilah sedikit ulasan tentang akhbar berkenaan kes guru mencabul anak muridnya. Jadinya segala pertuduhan ini telah didakwa di bawah Mahkamah Seksyen dan tertuduh telah dikenakan dengan hukuman yang setimpal. Sekian, terima kasih.